Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin hadirat muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat dari Abi Zaid Amr bin Akhtab Al-Ansari radhiyallahu an, annahu qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajr wa sa'ida al-minbar fa khatabana hatta hadarat az-zuhr فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا بما كان وبما هو كائن فأعلمنا أحفظنا أو كما قال. Hadis riwayat Imam Muslim. Kata sahabat yang bernama Amr ibn Akhtab Al-Ansari, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang subuh dengan kami. Sembahyang subuh al-fajr. Selepas sembahyang subuh, wa sa'ida al-minbar, Nabi naik atas mimbar. Fa khatabana, Nabi sampaikan satu khutbah, satu ucapan. Hatta hadaratiz zuhr, sampai waktu zuhur. Bayangkan, Nabi khutbah, Nabi sampaikan ucapan ni bermula lepas subuh sampai zuhur. Fanazala fasalla, kata Zaid ibn Akhtab, bila masuk waktu zuhur Nabi turun, kami pun sembahyang zuhur dengan Nabi. Fasa'ida al-minbar, Nabi naik semula mimbar. Fa khatabana, Nabi sambung lagi khutbah ucapan Nabi hatta hadaratil asar, sampai waktu asar. Fanazala, turun, wasalla, kami pun sembahyang asar. Wasa'ida al-minbar, Nabi naik lagi. Fa khatabana hatta gharabati syams, Nabi menyampaikan khutbah sehingga tenggelam matahari, maknanya masuk maghrib. Lepas itu turun dan sembahyang. Dalam khutbah tu apa yang disebut? Kata Zaid ibn Akhtab, fa akhbarana bima kan, Nabi ceritakan peristiwa-peristiwa yang telah berlalu. Cerita tentang umat-umat dulu, cerita tentang Rasul, cerita tentang Nabi, cerita apa yang telah berlaku. Wa bima huwa kain, dan cerita benda yang akan berlaku sampailah dunia ni kiamat. Apa yang akan berlaku bukan Nabi tahu, tapi semua tu Nabi cakap berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Hujung hadis kata Zaid ibn Akhtab, fa'alamuna ahfazuna. Maka di kalangan kami ramai-ramai sahabat yang dengar, orang yang paling alim, orang yang paling ada pengetahuan yang luas, maka dialah yang banyak menghafaz apa yang Nabi sebut. Hadis sahih riwayat dari Imam Muslim. Saya mulakan hadis ni kerana ada kaitan dengan tokoh yang kita nak bicarakan pada malam ini. Tokoh yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, in syi'ta kunta minal muhajirin wa in syi'ta kunta minal ansar. Kamu boleh pilih sama ada kamu nak jadi orang muhajirin ataupun kamu nak masuk dalam golongan ansar. Seorang tokoh yang hebat, bila Nabi bagi pilihan kat dia nak masuk dalam golongan mana, dan akhirnya dia pilih untuk menjadi orang ansar. Tokoh ini juga pernah didoakan secara khusus oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hafizhu min baini yadayhi wa min khalfihi wa an yaminihi wa an shimalihi wa min fawqihi wa min tahtihi. Ya Allah, peliharalah dia
daripada depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Nabi doakan khusus untuk tokoh yang kita bicarakan malam ni. Tokoh ini juga mendapat satu kedudukan tersendiri di sisi baginda sallallahu alaihi wasallam, sehingga dialah satu-satunya manusia yang dilantik ataupun digelar sebagai aminus sir, penyimpan rahsia kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam ramai-ramai para sahabat Nabi, dialah menjadi setiausaha sulit, kalau bahasa sekarang, yang menyimpan banyak data-data rahsia, khususnya berkaitan dengan pergerakan ataupun senarai nama orang-orang munafik di Madinah. Selain daripada banyak lagi lah benda-benda rahsia, itu secara khusus dialah satu-satunya orang sahabat yang dia simpan nama tu. Dia simpan pada pengetahuan dia. Nabi beritahu dan dia simpan. Dia tak pernah bocorkan kepada sesiapa. Sahabat ini juga, tokoh yang kita nak bicarakan malam ni juga, dipilih ataupun menjadi penasihat kepada khalifah-khalifah hebat. Ketika zaman Umar, dia dipilih untuk jadi pegawai Umar di kawasan nama dia Madain di Iraq. Dan Umar, kalau kita baca dan kita dah baca pun kisah dia, betapa dia bila nak lantik pegawai, kriteria dia begitu ketat. Siapa yang boleh tembus dalam senarai pegawai Umar, maknanya dia orang hebat. Dan tokoh yang kita nak bicarakan malam ni, salah seorang termasuk dalam orang-orang yang dipilih oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kata Abu Nuaim Al-Asbahani rahimahullah dalam kitabnya Hilyatul Awliya, ketika membicarakan tentang tokoh ini, kada bil fitani wal afati arifa wa 'ala al ilmi wal ibadati akifa wa 'anit tamattu'i bid dunya i'azifa wa 'anit tamattu'i bid dunya azifa. Dia ni kalau bicara tentang ilmu fitnah ni makna benda-benda cabaran-cabaran, ujian yang akan datang di hujung dunia ni menjelang kiamat, fitnah lah. Dia orang yang paling mengetahui tentang fitnah. Kalau bicara tentang ilmu dan ibadah, dia orang yang betul-betul praktikal. Ada ilmu dan laksanakan ibadah. Dia bukan ilmu tak buat, dia bukan buat tanpa ilmu. Dia orang yang ada dua-dua. Dan kalau bicara tentang dunia, dia ni orang yang ambil dunia sekadarnya untuk keperluan hidup dia. Tokoh inilah disebut dengan nama Abu Abdillah Huzaifah ibnul Yaman ibn Jabir ibn Amr Al-Absi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Jadi insya-Allah malam ini kita akan tengok sepintas lalu tentang kehidupan tokoh sahabat yang hebat, nama dia Huzaifah bin Al-Yaman ibn Amr ibn Jabir ibn Amr Al-Absi radhiyallahu anhu. Kenapa saya mulakan hadis tadi? Hadis tu sahabat yang nama Zaid ibn Akhtab, dia kata di hujung, fa'a'lamuna ahfazuna. Orang yang paling alim di kalangan kami, dialah paling banyak menghafal apa yang Nabi sebut dalam khutbah yang panjang, bermula dari pagi sampai maghrib. Kalau kita katalah mungkinlah jam dia mungkin dalam 7 jam lebih kurang, 7-8 jam ucapan Nabi, yang paling alim dia paling ingat banyak. Dan siapa orang itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. Orang hebat ni. Jadi kita nak bicarakan sedikit tentang kisah kehidupan apa yang dilalui oleh Huzaifah bin Al-Yaman. Nama asalnya Huzaifah bin Husail bin Jabir bin Amr bin Rabi'ah bin Jirwah bin Al-Harith bin Mazin bin Qutai'ah bin Abbas. Jadi nama dia Huzaifah bin Husail. Pak dia bukan nama Al-Yaman. Nama asal pak dia adalah Husail. Husail kalau ejaan Arab ni ha, sin, ya, lam. Husail. Itu nama ayah dia. Kenapa nama ayah dia digelar dengan nama Al-Yaman? Kerana Husail ni dia orang luar daripada Madinah. Dan sebahagian kata dia orang Mekah, sebahagian kata dia bukan orang Mekah, tapi orang yang berada di pinggir Mekah, daripada satu kabilah Arab yang berada di kawasan Bani Ghatafan. Jadi pernah berlaku satu ketika zaman jahiliah, dia telah terlibat dengan satu kes pembunuhan, gaduh apa semua, bunuh orang tempat dia.
Lalu bila bunuh, dia takut nanti orang balas dendam apa kat dia lari. Dia lari-lari, dia berlindung di Yathrib, nama asal kepada Madinah. Bila dia sampai di Yathrib, dia bertahaluf, mendapat perlindungan daripada satu kabilah, satu suku, nama dia Bani Abdul Ashhal. Salah satu daripada suku penting yang berada di Madinah, daripada keturunan Aus, Aus, nama dia Bani Abdul Ashhal. Dia duduk dengan geng ni dan dia panggil apa, jadi halif, jadi orang yang mendukung kelompok ni. Dan sehingga orang kenal dia dan orang panggil dia dengan gelaran Al-Yaman, kerana Bani Abdul Ashhal dan Aus itu berasal daripada Yaman. Itu asalnya. Dia bukan kata nama asalnya Yaman, dah ada. Itu tempat yang disebut, kemudian orang panggil dia dengan panggilan Al-Yaman, dan panggilan itu terkenal sehingga orang terlupa nama asalnya adalah Husail ibn Jabir radhiyallahu anhu. Jadi bila dia pergi duduk Madinah, berlindung dengan Bani Abdul Ashhal, yang ketua kepada Bani Abdul Ashhal nama dia Sa'ad ibn Mu'az dan juga Usaid ibn Khudair. Dan dia berkahwin dengan wanita daripada Bani Abdul Ashhal. Nama kepada wanita itu adalah Ar-Rabbab binti Ka'ab radhiyallahu an. Dan kemudiannya dengan perkahwinan itu dikurniakan beberapa anak, antaranya tokoh yang paling terkenal dalam kalangan anak dia ni adalah Huzaifah radhiyallahu taala anhu wa ardah. Itu cerita asal usul Yaman, yang namanya bukan Yaman tapi orang panggil dengan panggilan Yaman kerana dia berlindung ataupun dia mendukung kelompok daripada Aus yang asalnya adalah orang-orang Yaman. Hadirin mukminin yang dikasihi sekalian, ada beberapa riwayat bagaimana Huzaifah dan ayah dia boleh masuk Islam. Di antara riwayat yang paling masyhur, dia masuk Islam selepas daripada Bani Abdul Ashhal terima Islam. Bani Abdul Ashhal ni terima Islam bila? Terima Islam apabila baginda sallallahu alaihi wasallam menghantar Mus'ab ibn Umair ke Madinah. Dan Mus'ab bin Umair sebarkan agama dari satu orang kepada satu kelompok. Akhirnya Mus'ab berjaya untuk menyampaikan dan menarik tokoh besar daripada Bani Abdul Ashhal, nama dia Sa'ad bin Mu'az, untuk masuk Islam. Bila Sa'ad bin Mu'az masuk Islam, dia masuk Islam serentak dengan Usaid ibn Khudair, dua orang tokoh. Dan bila ketua kampung ni masuk Islam, penduduk Bani Abdul Ashhal hampir keseluruhannya memeluk Islam, termasuklah Huzaifah dan juga ayah dia Al-Yaman radhiyallahu taala anhuma. Itu sebahagian riwayat, dan riwayat itu riwayat yang kuat ataupun yang masyhur. Maknanya dia masuk Islam selepas itu. Ada pula riwayat yang kata dia masuk Islam waktu itu dan kemudiannya dia mengambil peluang untuk pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Nabi duduk Mekah lagi. Nabi duduk Mekah. Dia dengan ayah dia ni pergi Mekah. Sebab rindu dan tak boleh. Ya, depa tak pernah jumpa Nabi. Tapi depa terpikat dengan ajaran yang Nabi bawa, teringin, teruja nak tengok muka Nabi. Dia pergi Mekah. Dia pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, cerita tentang keislaman mereka dan sebagainya. Nabi bagi pilihan, sama ada nak terus berada di Mekah, hijrah nanti, ataupun nak pergi duduk siap-siap di tempat yang disebut dengan Nusrah, kemenangan. Madinah ni kemenangan lah. Nabi bagi pilihan. Akhirnya Al-Yaman dan Huzaifah pilih untuk pergi duduk di Madinah. Dan disitulah munculnya apa yang saya sebut awal tadi, bila Huzaifah tanya, dia ni tergolong dalam kalangan mana? Muhajirin atau Ansar? Muhajirin orang yang hijrah daripada Mekah di Madinah. Ansar orang yang duduk Madinah. Ya, dia masuk mana? Sebab dia pergi Mekah, kemudian dia patah balik Madinah. Dan ayah dia pun asal daripada Muhajirin juga, bukan orang tempatan Madinah. Jadi Nabi kata, in syi'ta, kalau kamu nak kunta minal muhajirin, pilihlah kamu jadi muhajirin. Wa in syi'ta kunta minal ansar, kalau kamu nak jadi ansar silakan. Dan akhirnya dia pilih untuk jadi ansar kerana dia rasa macam keterikatan dia dan mengenangkan jasa orang-orang Madinah yang memberikan perlindungan kepada ayah dia, maka dia jadi orang ansar. Sebab itulah bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai bersama dengan para sahabat,
bila Nabi persaudarakan sahabat ni, Nabi saudarakan Huzaifah bin Al-Yaman dengan orang Mekah, iaitulah Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu. Nabi persaudarakan mereka dua. Bermakna ketika itu dia lebih ataupun dia memilih untuk jadi orang-orang Ansar. Hadirin mukminin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam lapangan ketenteraan, Huzaifah dia terkenal dalam banyak bidang. Pahlawan, selain daripada tokoh yang banyak tahu ilmu-ilmu fitnah, ilmu-ilmu tentang akhir zaman, tokoh yang banyak mengetahui tentang ilmu hati, ilmu kesufian. Jadi tokoh ni dalam bidang lapangan perang ni, kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, syahida Huzaifatu Uhudan wa ma ba'daha minal masyahid. Bermula dengan perang Uhud. Dia punya nama dia dalam senarai tentera Nabi, dia bermula di perang Uhud. Kenapa dia bermula di perang Uhud sedangkan dia masuk Islam awal? Sebelum perang Uhud berlaku perang Badar, tapi kenapa dia tak terlibat? Kerana dalam perang Badar ni dia tak terlibat. Ceritanya dalam Sahih Muslim, bagaimana dia pergi Mekah, dia pernah ditawan. Dia pernah ditawan oleh geng-geng Abu Jahal apa semua ni dengan pak dia. Lalu depa tanya dia, "Hampa nak pergi mana ni?" Kata Huzaifah dengan ayah dia, "Lepaskan kami lah, kami balik Madinah. Kami balik Yathrib, balik Madinah." Jadi kata Abu Jahal, "Okey, kami boleh lepaskan, tapi satu syarat. Hang jangan bersama dengan Muhammad untuk memerangi kami." Itu janji. Perjanjian, kalau kami lepaskan hang kena buat satu, aku janjilah bahasa mudahnya, kamu tak akan bersama dengan Muhammad untuk perangi kami. Jadi Huzaifah dengan Al-Yaman pun oleh kerana dalam keadaan tersepit, okeylah, setuju dengan perjanjian tu. Dia pun dilepaskan. Bila nak berlaku perang Badar ni, dia pergi jumpa dengan Nabi SAW. Dia tanya kepada Nabi macam mana tentang hal ini. Maka Nabi SAW menyatakan, laksanakan ataupun tunaikan janji yang pernah kamu buat dengan orang-orang Quraisy. Maknanya apa? Oleh kerana janji kamu tak mau perang dengan mereka, okey, pegang dengan janji. Di sinilah nampak ketinggian nilai yang ada pada diri Nabi SAW. Hatta dalam bab perang sekalipun. Dan inilah Islam. Oleh kerana buat perjanjian, pegang dengan janji. Yang kata Islam sifat dia, pegang dengan janji. Jangan jadi kelompok munafik yang menyalahi segala janji. Ini perang. Nak perang ni, nak pertahankan agama, tapi hampa pernah janji tak mau perang. Semata-mata jadi pegang dengan janji itu. Pegang dengan janji itu. Ini hebat yang akhlak yang ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Justru Huzaifah dan ayah dia Al-Yaman hanyalah mencatat nama dalam penampilan pertamanya ketika berlakunya perang Uhud dan seterusnya. Perang-perang kemudian dia terlibat sampai perang terakhir Nabi, sampai perang zaman Abu Bakar, Umar dan juga perang zaman Uthman. Kerana dia wafat nanti kita akan tengok selepas daripada kewafatan Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu wa ardah. Hadirin mukminin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam perang Uhud berlaku satu peristiwa yang menyayat hati. Iaitulah ketika perang Uhud ni ayah kepada Huzaifah yang nama dia Al-Yaman telah tersilap dibunuh oleh tentera Islam. Sedangkan dia Islam, dia di pihak, dia sahabat Nabi, dia di pihak muslimin. Tapi bila berlaku perang dan perang telah berkecamuk, Huzaifah ketika mana dia nampak ayah dia kata, abi, ini ayah aku. Tapi sebahagian daripada tentera Islam mungkin tak dengar, mungkin tersilap, mungkin tak faham, terbunuh ayah ni. Terbunuh, bukan kata sengaja, tersilap, maka terbunuh dan gugur sebagai syahid. Huzaifah Al-Yaman radhiyallahu anhu. Jadi bila selesai perang semua, antara ucapan Huzaifah, dia membaca ayat Al-Quran. Bila tengok dibunuh oleh orang Islam sendiri, dia baca ayat Quran, yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Moga-moga Allah Ta'ala mengampuni kalian kerana dia Tuhan yang maha mengasihani. Begitu jiwa besar yang ada pada Huzaifah, jiwa besar. Kemudian Nabi menyelesaikan dia kan dalam hukum qisas, hukum hudud, ada dipanggil sebagai qisas dalam kes bunuh ni, dia ada dipanggil dia
ganti rugi bila kes itu menyebabkan kes silap bunuh. Jadi ganti rugi Nabi bayar. Tapi Huzaifah bila dapat, dia ni besarlah nilai dah. Kerana dia nilai dengan harga unta. Ya, dengan harga unta berapa sekian. Bila dia dapat, fatasaddaqa bidiyatihi 'alal muslimin. Dia sedekahkan, dia infakkan semua duit-duit itu kepada fuqara'ul muslimin, orang-orang yang memerlukan. Kan Nabi SAW mendoakan kebaikan kepada Huzaifah. Ini satu akhlak, satu tindakan yang mungkin tidak boleh dilakukan oleh orang biasa, melainkan orang yang punya sifat kepujian yang tinggi seperti mana yang ada pada diri Huzaifah radhiyallahu taala anhu wa ardah. Ketika berlaku perang Khandaq, perang Uhud tahun ketiga, lepas itu perang Khandaq tahun kelima. Dalam perang Khandaq kita tahu kan, perang yang parit. Orang Islam pertahankan diri dengan cara menggali parit, memisahkan di antara kelompok musuh nak datang tak boleh masuk. Laluan parit itu walaupun kita katakan taklah panjang 2 km lebih, tapi itulah satu-satunya laluan yang boleh dimasuki oleh kumpulan tentera. Jadi bila digali parit, terputuslah jalan, tak boleh masuklah. Maka Abu Sufyan yang mengepalai tentera musyrikin dan juga Ahzab bersekutu ni kepung dari luar dalam tempoh yang panjang. Jadi waktu berlaku perang Khandaq ni, Huzaifah mencatat satu peristiwa penting dalam satu hadis yang diceritakan kembali oleh Huzaifah. Bukan hadis Nabi, maknanya hadis tu hadis lah, tapi dari Huzaifah, hadis mauquf. Satu hari dia pernah bersembang dengan orang-orang Kufah. Huzaifah ni satu hari dia pernah sembang dengan orang Kufah. Orang Kufah tanya, "Ara'aitum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibtumuh?" Kamu dulu pernah jumpa dengan Nabi dan jadi sahabat Nabi, betul? Betul dah? Kata Huzaifah, "Na'am, ya. Aku pernah jumpa Nabi, aku pernah duduk dengan Nabi dan aku jadi sahabat Nabi." "Fa kaifa kuntum tasna'un?" Kamu buat macam mana dengan Nabi ni? Maknanya cara kamu nak sayang Nabi macam mana? Jadi kata Huzaifah, "Wallah, laqad kunna najhid." Kami berjihad bersama dengan Nabi. Kalau ada perang, kami keluar bersama dengan Nabi, kami pertahankan Madinah, kami pertahankan agama. Kata pemuda ni, "Wallahi, law adraknahu ma taraknahu yamshi 'ala al-ardi wa la hamilnahu 'ala a'naqina." Demi Allah, aku ni kalau jumpa dengan Nabi, kalaulah ditakdirkan aku jumpa dengan Nabi, aku tak akan biar Nabi berjalan atas tanah, aku akan usung atas bahu aku. Kemah. Mana nak abang kata aku ni kalau jumpa dengan Nabi, aku jadi sayang Nabi lebih dah hampa. Macam itulah. Kata Huzaifah, biar betul, bahasa mudah lah. Biar betul. Lalu Huzaifah pun cerita apa yang berlaku dalam peristiwa Khandaq. "Wallahi, laqad ra'aitani bil Khandaq. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم هويا من الليل ثم التفت إلينا فقال من رجل يقوم فينظر ما فعل القوم ثم يرجع." Kata Huzaifah, satu malam ketika malam-malam Khandaq, malam-malam Khandaq ni banyak malam, perang Khandaq ni panjang, dia berkepung dalam tempoh yang panjang. Satu malam Nabi semayang. Selesai Nabi sembahyang, Nabi tanya kepada kami, tentera-tentera Islam ni, "Man rajulun yaqumu fayanzuru ma fa'ala al-qaum thumma yarji'?" Siapa di kalangan kalian yang boleh bangkit, menawarkan diri, menyelinap masuk dalam kamp musuh, dapatkan maklumat musuh, kemudian balik sampaikan? Siapa yang boleh sanggup? As'alullah an yakuna rafiqi fil jannah. Nabi kata, kalau siapa yang sanggup, aku mohon pada Allah, dia akan menjadi peneman aku dalam syurga. Ada tak? Nabi tanya. Ada tak siapa-siapa yang sanggup untuk tawarkan diri jadi mata-mata lah, untuk masuk, selinap masuk dalam kamp musuh, dapatkan maklumat apa yang mereka buat, balik sampaikan maklumat itu kepada aku. Nabi tanya, aku jamin syurga. Tak ada siapa. Fama qama rajulun min shiddatil khawf wa shiddatil ju' wa shiddatil burud. Kata Huzaifah, tak ada siapa yang bangkit
Kerana 3 sebab. Pertama, takut. Nak pergi masuk tengah-tengah musuh tak berani. Yang kedua, kerana waktu tu sejuk sangat. Dan yang ketiga, kerana waktu tu kami sangat lapar. Tuan-tuan boleh bayang ada 3 benda ni. Lapar, sejuk, takut. Habis lah. Ni kira tak boleh buat apa. Nak fikir pun tak boleh lah. Lapar, sebab waktu peristiwa Khandaq berlaku isu ekonomi di Madinah. Itu sebab kita pernah baca cerita tentang Jabir menyediakan makan kepada Nabi seekor kambing, tapi dengan mukjizat cukup untuk semua. Bila dia tengok Nabi lapar, sebab waktu tu ekonomi memang gawat. Lapar, takutlah musuh ramai. Tiba-tiba nak pergi nak masuk jadi apa-apa lagi. Dan yang ketiga, sejuk. Waktu tu musim sejuk. Tuan boleh bayang sejuk Madinah ni kadang-kadang dia menyucuk tulang ni, sebab dia main angin apa semua. Jadi kata Huzaifah, tak ada siapa yang bangkit bila Nabi tawarkan. Nabi ulang tanya soalan yang sama, tak ada siapa jawab. Nabi ulang tanya lagi ketiga, pun tak ada respon dari sahabat. Maka kata Nabi, qum ya Huzaifah. Nabi bila dah tak ada siapa jawab, Nabi kata, qum ya Huzaifah. Huzaifah, ambil. Izhab fadkhul fil qaumi fanzur madza yaf'alun wala tuhaddithanna shay'an hatta ta'tina. Pi masuk, selinap masuk ke kamp musuh, perhatikan apa yang mereka buat, jangan cerita kat siapa dan jangan sampai benda ni bocor. Jangan sampai orang tahu hang ni adalah utusan. Hang buatlah macam mana pun. Jadi oleh kerana arahan Nabi, Huzaifah tak ada pilihan lah untuk nak kata tidak, arahan Nabi. Kau dia nak kata, oh, tak boleh lah, ini arahan. Bila arahan itu keluar daripada ketua dan itu arahan Nabi pula, dia tak ada pilihan kedua. Maka dia pun berani pergi. Bila dia pergi, dalam satu riwayat kata apa? Aku berjalan, waktu tu musim sejuk. Tapi waktu aku berjalan pergi, aku rasa macam duduk dalam hammam, macam duduk dalam rumah wak. Kerana ini karamah, ini satu benda yang Allah Ta'ala berikan. Musim sejuk, tapi aku dapat rasakan panas elok, tak ada masalah apa, jalan relax. Dan dia berjaya masuk dalam kamp musuh, dan dia melihat apa yang musuh buat. Sehingga kan satu riwayat kata, bila Abu Sufyan peringatkan kepada tentera dia, jaga-jaga, orang pecek betul siapa di kalangan apa, jangan sampai musuh dengan maksud orang Islam berjaya selinap masuk. Jadi Huzaifah bila dia dengar arahan tu, terus dia buat-buat, dia tanya orang sebelah dia, hang siapa? Dia tanya orang kiri dia, hang siapa? Jadi ini di antara kebijaksanaan Huzaifah bin Al-Yaman dalam melaksanakan tugas. Dan dia dapatkan maklumat yang penuh, dan sehinggalah dia balik report kepada Nabi SAW tentang ucapan Abu Sufyan dan sebagainya, yang mana dalam tempoh masa yang dekat tu Allah Ta'ala turunkan tentera yang namanya angin kencang, meranapkan tentera musuh dan menyebabkan Abu Sufyan bersama dengan pasukannya lari meninggalkan Madinah Al-Munawwarah dan balik dalam keadaan kehinaan apabila mereka kalah dalam pertembungan di medan Khandaq. Hadirin mukminin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam kehidupan Huzaifah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara kedudukan penting yang Nabi beri kepada Huzaifah adalah dia dilantik, ataupun walaupun tidak secara rasmi, tapi diiktiraf sebagai orang yang menyimpan rahsia-rahsia baginda sallallahu alaihi wasallam, terutamanya rahsia tentang kelompok munafik. Ini rahsia khusus yang orang lain tak ada. Kan munafik ni mula muncul bila? Mula muncul secara terang-terangan selepas daripada perang Badar. Pada peringkat awal, walaupun dah ada, Abdullah bin Ubay ni dia tak puas hati sebab sebelum Nabi sampai, dia ni duduk standby dah untuk dilantik menjadi ketua Madinah. Orang memang dah, dia calon tunggal, dialah paling layak. Tapi bila Nabi sampai, lalu pelantik Nabi lah. Tu tak puas hati tu. Tak puas hati, dia duduk simpan sikit demi sikit demi sikit. Dan bila perang Badar berlaku, orang Islam menang, dia mula zahirkan. Dia mula tunjulkan kemunafikan dengan jelas. Abdullah bin Ubay bin Salul bersama dengan pengikut-pengikutnya
adalah 2-3 orang pengikut, bukan 2-3 orang lah, ramai juga, tapi 2-3 orang yang terkenal sebagai pengikut kepada Abdullah bin Ubay, antaranya Jariyah bin Amir, Nabtal ibn Haris, dan beberapa lagi nama-nama lain yang menjadi tokoh munafik. Jadi muncul gerakan munafik ni daripada sikit berkembang. Dalam perang Uhud 300 orang yang tuang ketika nak keluar pergi perang Uhud, balik rumah 300, dan hampir terpengaruh dengan orang lain. Maknanya senarai munafik ni ada, dan orang yang satu-satunya manusia yang mengetahui tentang nama, gerak kerja orang munafik ni adalah Huzaifah. Dan Huzaifah tidak pernah membocorkan kepada sesiapa. Pernah Umar untuk tanya dia, tapi dia tak beritahu. Cuma Umar tanya dengan penuh kesenian. Umar ni bila nak tanya Huzaifah, dia tanya dengan penuh seni. Dia tak pergi tanya Huzaifah, hang cerita siapa munafik tak. Tapi Umar tanya, Huzaifah, aku ni munafik tak? Huzaifah kata tak, kamu tak ada dalam senarai nama orang munafik. Lalu Umar dia nak tahu macam mana ni, yang kata munafik tak munafik ni nak tahu macam mana, dia akan tengok Huzaifah. Kalau Huzaifah ada di Madinah dan ada kematian, lalu Huzaifah keluar untuk salat jenazah, maka itu tanda, kata dia, bukan orang yang meninggal itu bukan munafik. Umar pun pergi. Tapi kalau Huzaifah ada di Madinah dan dia sihat, dia okey, tak ada masalah apa, tiba-tiba ada kematian dan Huzaifah tak pergi salat jenazah, tanda kata orang itu munafik, kerana Huzaifah saja yang tahu. Maka Umar pun tak akan pergi, kerana bermaksud ini orang munafik. Itu cara Umar untuk mengetahui. Dia tak tanyalah, sebab Huzaifah simpan sungguh rahsia tu, dia tak dedahkan kepada sesiapa. Pengkalan data nama-nama orang yang munafik hanya ada pada dia seorang, dan tidak pernah didedahkan kepada sesiapa pun. Ini hebatnya penyimpan rahsia yang begitu hebat, iaitulah Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu taala anhu wa ardah. Hadirin mukminin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam peperangan Khandaq tadi, ayat Al-Quran turun cerita tentang Allah Taala kurniakan kemenangan kepada orang beriman. Dalam surah Al-Ahzab, ya ayyuhallazina amanu zkuru ni'matallahi 'alaikum إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. Allah Ta'ala cerita tentang Allah Ta'ala turunkan rihan wa junudan lam tarawha, angin kencang, malaikat turun serentak. Malaikat ni tentera yang tak nampak, turun untuk memberikan motivasi dan semangat kepada orang Islam. Angin kencang turun untuk mengganapkan tentera musuh. Itu berlaku dalam perang Khandaq. Kemudian selepas daripada Huzaifah nak masuk ni, tak lama lah, maknanya mungkin esok ataupun ganap, atau malam tu juga Allah Ta'ala turunkan angin kencang. Dan Huzaifah mendapat jawatan ataupun gelaran sebagai Aminus Sir, sehinggalah Nabi SAW wafat. Dan zaman Abu Bakar ni tak panjang, 2 tahun lebih, jadi tak banyaklah benda-benda yang sempat untuk Abu Bakar buat. Cuma Huzaifah terlibat dalam perang-perang zaman Abu Bakar, sehinggalah zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an berlaku perang yang banyak. Salah satu perang yang sangat terkenal dalam sejarah Islam, nama dia peperangan Nahwan. Peperangan Nahwan. Peperangan Nahwan ni dia berlaku sebelum daripada perang Qadisiyah yang menjatuhkan Parsi, kuasa besar. Jadi sebelum nak perang kemuncak tu, dia adalah perang-perang sirinya untuk menjatuhkan satu kekuatan. Salah satu perang tu namanya perang Nahwan. Dalam perang Nahwan, ketua kepada panglima perang Nahwan ni adalah Nu'man ibn Muqarrin radhiyallahu anhu. Cuma Umar bin Al-Khattab, waktu itu zaman Umar, sebelum dia nak hantar tentera ni, dia pesan, dilantik Nu'man ibn Muqarrin sebagai ketua. Jika Nu'man gugur syahid, maka panglima tertinggi akan diserahkan kepada Huzaifah bin Al-Yaman. Dan kalau Huzaifah pula gugur syahid, akan diserahkan kepada Jarir ibn Abdillah. Jika Jarir juga meninggal, akan diserahkan kepada Mughirah ibn Syu'bah. Makna Umar senaraikan. Bila perang, ternyata dalam perang ini Nu'man ibn Muqarrin radhiyallahu an, seorang sahabat hebat,
dia gugur syahid. Nu'man ibn Muqarrin gugur syahid. Bila dia gugur syahid, oleh kerana pesan daripada Umar, kepimpinan perang akan dipikul oleh Huzaifah, maka Huzaifah pun ambil tanggungjawab. Dan dia perang secara bersungguh-sungguh sehingga akhirnya orang Islam dapat kemenangan yang cukup hebat di Nahwan. Kemudian Umar dia lantik Huzaifah sebagai bahasa mudah dia gubernur lah zaman tu, ataupun pegawai yang bertugas ataupun mengurus kawasan yang namanya Madain. Nama dia Madain, tugas di sana. Dan sebahagian riwayat sebut dia jadi gubernur di Madain sampai dia wafat. Sebahagian kata dia jadi gubernur sampai zaman Umar. Habis zaman Umar, bila naik zaman Osman, tukar orang. Tapi kemudiannya Osman lantik pula dia sehinggalah dia wafat di Kufah. Madain ini kawasan yang berdekatan dengan Iraq ataupun Kufah. Huzaifah bin Al-Yaman dalam bidang Al-Quran sangat terkenal. Kerana dialah, kan orang sebut Quran ni ada mashaf hari ini kerana jasa Uthman. Sebab tu kita sebut Rasam Uthmani. Kerana Sayyidina Uthman lah yang mengarahkan, disalin mashaf ini dan disebarkan kepada wilayah-wilayah Islam. Tapi cetusan idea asal tu main dari siapa? Main dari Huzaifah. Cetusan asal supaya Quran ini dibuku dan disalinkan dan diedarkan kepada banyak wilayah Islam ni, cetusan tu main dari Huzaifah. Karena Huzaifah ketika zaman Uthman jadi khalifah, dia terlibat dalam satu perang di kawasan Azerbaijan, di kawasan Armenia mana tu. Bila perang ni, dia mendengar orang-orang Islam baca Quran, tapi bacaannya ikut slang mereka. Bacaan tu kadang-kadang lintang bukan, tak betul. Lari daripada sebutan asal kalimah-kalimah Arab ni. Jadi Huzaifah bimbang kalau benda ni dibiarkan, akhirnya Quran akan jadi caca merbah. Orang akan baca ikut dan mungkin orang akan sampai terlupa kepada Quran yang asal. Maka bila dia balik ke Madinah, inilah report pertamanya kepada Uthman. Dia mencadangkan kepada Uthman, buat sesuatu supaya orang-orang Islam yang duduk jauh daripada Madinah ini dapat baca Al-Quran seperti mana asalnya. Supaya mereka punya sebutan-sebutan ni berdasarkan sebutan yang asal lah. Jangan sampai mereka baca Quran menyebabkan tersilap dan sebagainya. Ini cadangan dari Huzaifah. Maka Uthman menerima cadangan tu dan dia mewujudkan jawatan kuasa, dan dia melantik Zaid ibn Sabit radhiyallahu an sebagai pengerusi jawatan kuasa untuk melaksanakan penyalinan Al-Quranul Karim. Dia salin sebanyak 7 naskah, dihantar kepada wilayah-wilayah Islam, sampai ke Kufah, sampai ke Basrah, sampai ke mana, dan akhirnya orang Islam menjadikan teks itu sebagai rujukan. Maka bacaan Quran jadi lebih betul dan lebih tepat seperti mana yang diturunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi Huzaifah dalam ilmu Al-Quran terkenal sejarah dia tu. Dia di antara tokoh yang mencadangkan kepada Uthman. Kalaulah dalam perang dalam zaman Abu Bakar, orang cadangkan, Umar cadangkan supaya dibukukan, zaman Uthman, Huzaifah mencadangkan supaya disalin dan dihantar kepada kawasan-kawasan wilayah Islam. Huzaifah juga terkenal dalam ilmu penafsiran Al-Quran. Di kalangan sahabat ada tokoh-tokoh yang hebat dalam bidang tafsir seperti Abdullah ibn Abbas, tidak terkecuali Huzaifah. Dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala sebut asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda dalam surah Al-Isra. Moga-moga Allah Ta'ala akan membangkitkan engkau ya Muhammad dalam tempat yang terpuji. Kata Huzaifah, maksud maqaman mahmud, tempat yang terpuji yang disediakan kepada Nabi ni apa? Asy-syafa'atu lin-nas yaumal qiyamah. Hak untuk memberikan syafaat kepada manusia pada hari kiamat, itulah maqam terpuji yang disediakan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini huraian daripada Huzaifah, dan huraian itu diterima pakai sehingga dinukilkan oleh para ulama tafsir seperti Imam Qurtubi, Imam Mawardi dan lain-lain tokoh. Mereka masuk ke dalam tafsir mereka, mereka kata ini pandangan Huzaifah. Maknanya pandangan itu pandangan yang dikira. Maqaman mahmuda, tempat terpuji itu maksudnya hak untuk Nabi berikan syafaat kepada umat dia pada hari akhirat kelak. Hadirin mukminin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam pengiktirafan baginda sallallahu alaihi wasallam kepada Huzaifah, dan pengiktirafan itu juga diteruskan oleh sahabat-sahabat lain,
Sehingga Umar pernah menyebut kepada para sahabat tentang harapan dia. Bila dia tanya kepada sahabat, hampa nak impian hampa ni apa? Kata sahabat macam-macam lah impian. Ada yang cerita tentang hasrat dia nak jadi orang tu orang ni. Kata Umar bin Al-Khattab, impian aku kalau kita ni ada 3 orang tokoh, Abu Ubaidah, Muaz dan juga Huzaifah. Impian aku kalau umat ini Allah Ta'ala hantar orang-orang yang macam mereka ni, macam Abu Ubaidah, macam Muaz ibn Jabal dan macam Huzaifah. Kerana mereka adalah orang yang layak untuk diberi kuasa dalam berkhidmat kepada jalan Allah. Huzaifah ni termasuk dalam senarai nama. Orang nak jadi pegawai Umar bukan mudah. Tuan boleh baca, mungkin saya cerita kot, saya tak ingat dalam kisah Umar dulu, tentang kriteria, ciri-ciri pegawai Umar. Dia ada ketat, begitu ketat. Nak lepas masuk ni cukup payah. Dengan sifat jujur, dengan sifat apa semua. Dan orang yang berjaya masuk maknanya orang tu lebat, orang tu layak. Salah seorang yang masuk dalam senarai itu adalah Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu taala anhu wa ardah. Kemudian ketika Umar dilantik menjadi gubernur pegawai di Madain, bila dia sampai di Madain, orang tak kenal dia. Kerana dia ni naik keldai, tunggangan dia keldai. Keldai ni biasalah kenderaan biasa, kenderaan orang biasa kebanyakan. Dan naik pula keldai ni, tempat duduk tu pun dah buruk lah. Tempat duduk kira kalau kereta ni cat kudak lah. Naik tu je. Lepas tu pakai pakaian sederhana, bawa mai bekal makan sikit, roti, garam. Lalu orang tak kenal lah. Sehingga bila dia sampai, dia baca surat pengisytiharan, kata dia dilantik oleh Umar. Baru orang kenal, oh ini ketua kita, ini pegawai gubernur kita ni. Maka dia bertanya lah, tuan nak apa ni, kami nak tolong sedia rumah ke apa ke. Huzaifah kata tak perlu semua tu. Selagi aku bersama dengan kalian, aku cuma perlukan makanan asas, dan aku juga perlukan sikit makanan untuk keldai aku. Itu ya. Kalau boleh sediakan sikit makanan asas, maknanya makan untuk aku makan dan makan untuk keldai aku, okey ya. Hal lain tak ada masalah. Hebat. Orang hebat ni. Jawapan-jawapan terkeluar daripada mulut Huzaifah yang menunjukkan kata dia tokoh yang hebat, tokoh yang penuh dengan kesufian. Sufi ni bukan kata sufi dalam maksud yang sebenar, orang yang betul-betul bersih jiwa dia. Itu makna sahab, daripada perkataan bersih lah. Ni Huzaifah bin Al-Yaman. Huzaifah pernah ditanya nasihat, dan dia kata antara nasihat dia, jauhilah tempat-tempat fitnah. Orang tanya apa itu tempat fitnah. Huzaifah kata tempat fitnah itu ialah pintu-pintu rumah penguasa. Itu tempat fitnah. Pintu-pintu rumah pembesar penguasa. Kalau kamu dah masuk kepada penguasa, kamu mungkin akan membenarkan perkataan dusta mereka. Bahkan kamu mungkin akan memuji kebaikan yang tidak pernah mereka lakukan. Huzaifah dia bukan kata suruh, dia bagi pesanan, hati-hati. Kerana kebiasaan orang apabila dekat dengan tampuk kuasa, dia akan lupa habis. Jadi Huzaifah di antara pesan dia, jauhi benda ni. Walaupun dia sendiri penguasa, tapi dia pesan supaya ada langkah hati-hati dalam kita menjaga supaya tidak terjumus dalam lembah kebinasaan. Hadirin mukminin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Huzaifah terkenal sebagai tokoh yang banyak mengeluarkan ungkapan-ungkapan nasihat. Ungkapan-ungkapan yang berbentuk kata-kata yang boleh menyentuh perasaan. Banyaklah ungkapan-ungkapan dia. Antara contoh dia sebut tentang pembahagian hati. Hati manusia ni ada hati keras, ada hati yang tertutup, ada hati yang telah membersihkan daripada segala kesesatan dunia, dan ada hati yang culang-caling. Sak dia okey, sak dia tak. Dia kata hati yang jenis tu jaga-jaga. Kerana hati yang jenis tu jaga-jaga, bimbang-bimbang hati akan tertutup terus. Sak okey, sak tak. Jadi ini di antara kata-kata Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. Orang tanya kepada Huzaifah, kita berhenti azan lah, insyaAllah. Saya nak sambung sikit, nanti tak banyak lah, pendek, insyaAllah. Silakan.
La ilaha illallah Allahumma rabbana atina atimati wa sallallahu آتي محمدا الوسيلة والفضيلة ومع المقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Tuan-tuan hadirin mukminin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu hari orang pernah tanya kepada Huzaifah, ayyul fitan asyad? Apakah fitnah yang paling dahsyat? Fitnah ni makna ujian, cabaran. Benda apa yang paling dahsyat? Kata Huzaifah, an yu'rada 'alaika al-khair wasyarr fala tadri ayyuhuma tarkab. Ujian paling dahsyat ni bila ada di hadapan kamu kebaikan dan kejahatan, tapi kamu tak tahu nak pilih yang mana. Benda baik ada, benda jahat pun ada, tapi tak tahu, samar nak pilih yang mana ni. Nampak ni pun okey, itu ujian paling dahsyat. Dan moga-moga kita terselamat daripada ujian yang macam tu. Antara ungkapan lain, orang tanya kepada Huzaifah, apa yang dimaksudkan dengan mayat hidup? Kan kita pun pernah dengar kadang-kadang istilah mayat hidup. Mayyitul ahya. Hidup tapi dia macam mayat. Tafsiran Huzaifah kata mayat hidup ialah huwal ladzi la yunkirul munkar bi yadihi wala bi lisanihi wala bi qalbihi. Orang yang hidup tapi dia tidak membasmi kemungkaran dengan tangan dia, dengan lisan dia dan dengan hati dia. Dia hidup tapi mungkar berlaku dia buat tak tahu. Kau ada usaha nak basmi, nak cegah, tak, dia tak buat. Dengan kuasa tak ada, dengan tangan tak ada, dengan lisan pun tak ada, dengan mulut, dengan hati pun tak. Orang yang macam tu mayat hidup. Hidup tapi tak guna, lebih kurang macam tu. Kemudian orang tanya kepada dia, kata Huzaifah bin Al-Yaman, bihasbil mar'i minal ilmi an yakhsha Allah azza wa jalla wa bihasbihi minal kadhib an yaqul astaghfirullah summa ya'ud. Cukuplah seseorang itu dikenali sebagai orang yang ada ilmu apabila dia takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dan cukuplah orang itu dikenali sebagai pendusta apabila dia kata astaghfirullah, aku minta ampun pada Allah, tapi buat balik kesalahan yang sama. Oh, ini kata-kata ungkapan Huzaifah yang untuk kita muhasabah bersama. Cantik ungkapan-ungkapan ni, cantik untuk kita ambil pengajaran-pengajaran daripada apa yang pernah diungkapkan oleh Huzaifah bin Al-Yaman. Sampailah tahun 36 Hijrah. 36 Hijrah berlaku satu peristiwa yang begitu menyedihkan, iaitulah Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu terbunuh. Dibunuh oleh pemberontak di Madinah Al-Munawwarah. Huzaifah berada di Madain, di Kufah, Iraq. Bila dia mendapat berita tu, fahazina haznan syadidan, dia sedih yang bersangatan. Dan sedih yang bersangatan oleh kerana kehilangan Uthman membawa kepada dia sakit. Bila dia sakit, waktu itulah sakit itulah yang akhirnya membawa dia kepada kewafatan pada tahun 36 Hijrah. Sakit itulah yang membawa dia, tapi waktu sakit itu pun orang masih tanya dekat dia, apa yang kamu harapkan? Dia kata, aku tak harap benda lain, ashtahil jannah, aku hanya mengharapkan syurga. Kemudian bila dekat dengan sangat kewafatan, dia kata, marhaban bil mauti wa ahla, marhaban bi habibi ja'a ala faqah, la aflahu man nadim, Allahumma inni lam uhibba ad-dunya li hafril abar wala li gharsil ashjar walakin li sahril lail wa zam'il hawajir wa kathratir ruku' was sujud. Dia kata, selamat datang wahai kematian. Dia nak mati. Dia kata, selamat datang wahai kematian. Tak akan berjaya orang yang menyesal. Allahumma, aku tidak suka kepada dunia. Aku tidak suka dan cinta kepada dunia untuk aku ambil habuan-habuan dunia. Aku tak suka kat dunia ni, bukan aku nak. Dan dia kata, li hafril abar, bukan untuk gali telaga, mana perbanyakkan habuan, ataupun untuk aku tanam pokok-pokok, tetapi aku cinta kat dunia untuk aku isi kehidupan aku dengan berjaga malam, untuk aku isi kehidupan aku dengan banyakkan rukuk dan sujud. Kemudian tak lama lepas ucapan tu, dia pun dijemput pulang ke rahmatullah pada tahun 36 Hijrah, tepat 40 hari selepas daripada kewafatan Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Selang 40 hari lepas daripada kewafatan Uthman, maka Huzaifah meninggal dunia di Kufah. Meninggal dunia di Madain di Kufah dan dikebumikan di sana. Inilah tokoh hebat Huzaifah bin Al-Yaman
yang kata Abu Nuaim ketika memperkenalkan pribadi Huzaifah, antara benda yang dia sebut, Huzaifah ni tokoh yang orang lain tanya kebaikan kepada Nabi, dia tanya tentang kejahatan. Kerana dia bimbang kejahatan tu dia terbuat. Benda baik nampak jelas, maka orang duk tanya tentang baik, tapi dia tanya tentang jahat. Jahat tu apa? Untuk dia elak, untuk dia tak buat. Maka kata Abu Nuaim, sa'ala 'anil syarri fattaqah wa taharra al-khaira faqtanah. Huzaifah ni orang yang sering bertanya tentang kejahatan untuk dia ambil langkah hati-hati, dan dia juga mencari kebaikan untuk dia cuba buat. Dia tanya kepada Nabi tentang apa kejahatan tu untuk dia hati-hati dan tak terlibat, dan dia sentiasa mencari kebaikan, ada peluang untuk dia lakukan. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam ini tentang Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu taala anhu wa ardhah, moga-moga Allah taala meridainya, dan moga-moga Allah taala merahmati kita. Kerana di antara kata-kata daripada para salaf, apabila kita baca tentang kisah orang saleh ni, kita akan memberikan menambahkan lagi keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Inda zikri salihin tatanazzal ar-rahmat. Ketika kita bicara tentang orang saleh, rahmat Allah turun. Selain dari rahmat Allah taala, subur juga, iman juga akan bertambah subur dengan kita membaca kisah-kisah orang baik, khususnya para sahabat ridwanullah taala alaihim ajma'in. Moga-moga ada manfaat, ada kebaikan. Insya-Allah dalam pertemuan yang akan datang kita cuba pula telusuri kisah sahabat yang lain. Mudah-mudahan ada manfaat yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Tersalah, tersilap, terkasar bahasa dan sebagainya, saya mohon ampun dari Allah, mohon maaf dari tuan-puan sekalian. Qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.